peringkat sekolah Sam Tanjung Karang. Saya Muhammad Mikail bin Arba'in daripada kelas 1 dakwah, wakil bagi Form 1 akan menyampaikan tazkirah berjudul Ibadah Seharian Rasulullah SAW. Seperti kita lihat dalam video tadi, Rasulullah adalah seorang yang jujur dan siapa pun pasti percayakan dia. So, kali ini saya akan membentangkan sedikit sahaja. Sebab apa, kalau saya buat semua mungkin sampai esok pun habis. Saya akan membentangkan sedikit sahaja ibadah Rasulullah SAW. Yang pertama, solat sebelum zuhur. Solat sebelum subuh. Saya tahu di sini mungkin payah ataupun susah nak buat solat sebelum subuh. Sebab apa? Mungkin ada yang bangun lambat, ada yang bangun mungkin semua orang dah start solat, ataupun dah bangun dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tahu tu, saya pun nak lakukan. Okay, jadi di sini saya cuma nak cakap ibadah yang selalu seharian Nabi Muhammad lakukan adalah ibadah sebelum subuh. Okey. Sebenarnya nak lakukan ibadah sebelum subuh bukan mudah dan bukan susah. Seperti kita tahu, kalau kita ni nak bangun subuh, kalau kita ni nak bangun sebelum subuh, kita mestilah tidur awal. Itu saya tahu. Tetapi kalau ikut dalam, kalau ustaz-ustaz cerita, kalau ustaz-ustaz selalu membentangkan, akan cakap ambil uduk sebelum subuh, ambil uduk sebelum tidur. Macam tu. Okey. Okey, jadi yang kedua, ibadah seharian Rasulullah SAW adalah zikir. Rasulullah pernah berkata, lam yakun ala syai'in minas. Tak apalah. Saya bagi erti je. Selawat, zikir dan membaca Al-Quran akan membantu kita di kubur nanti dan akan menolong kita di akhirat kelak nanti. Masya Allah. Jadi pengatannya atau kesimpulan semuanya, marilah kita berbanyak-banyakkan ibadah untuk sama-sama mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kita bersedia di akhirat kelak nanti. Dan saya Muhammad Mikail bin Arba'in, sampai di sini saja tazkirah saya pada hari ini. Syukran wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 dirham, dan selepas Rasulullah memberi 2 dirham, hanya tinggal 2 dirham untuk Nabi membeli pakaian. Setelah Nabi membeli pakaian, Nabi bergegas bergerak ke rumah. Dalam perjalanan bergerak ke rumah, baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang meminta pakaian baru kepadanya. Lantas Nabi Muhammad SAW berikan pakaian yang baru dibelinya kepada lelaki tua itu. Masya Allah, subhanallah, indahnya akhlak Nabi, mulianya akhlak Nabi. Meskipun baginda dalam keadaan sederhana, baginda tetap pemurah, baginda amat pemurah dan banyak bersedekah. Tuan-tuan dan puan, inilah yang kita nak terapkan dalam jiwa generasi sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik.
Akhir kata daripada saya, pesan pada diri, ubah sama-sama. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuli lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang sekalian, sempena Maulidur Rasul, saya Muhammad Wafi bin Muhammad Aminuddin daripada kelas 3 Amanah akan menyampaikan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kepribadian ni apa sebenarnya maksud sebenarnya? Kepribadian ni maksudnya ialah ciri-ciri ataupun watak yang ada dalam diri seseorang. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, masya-Allah sangat mulia tuan-tuan. Kalau dan kita harus mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah rakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum rasulun fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Maksudnya telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Tuan-tuan, saya tak nak buang masa tuan-tuan. Mari kita telusuri lebih mendalam tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kepribadian Rasulullah sallallahu yang pertama ialah sifat jujur dan juga tidak bercakap bohong. Tuan-tuan, sifat jujur ni sangat penting tuan-tuan, kerana sifat jujur ni telah membawa Rasulullah SAW berjaya dalam perniagaan beliau, kerana dia tidak menipu di dalam sukatan timbangan, tidak menyorokkan apa-apa kerosakan di dalam barang, dan juga sering bercakap jujur dengan orang lain. Yang kedua adalah sifat sabar dan tabah dan dalam menghadapi sebarang dugaan dan rintangan. Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, masya-Allah tidak bertepian tuan-tuan. Sangat-sangat tidak dijangka. Kalau kita mungkin sabar dia tahap biasa-biasa, tapi kalau Rasulullah bukan biasa-biasa. Rasulullah pernah diuji apabila Abu Lahab, iaitu bapa saudara sendiri, menggugur untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyebarkan syiar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dibaling oleh penduduk Taif dengan batu sehingga berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda dibaling batu oleh penduduk Taif, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah mahu aku menghancurkan bumi Taif ni? Tetapi Rasulullah cakap, jangan ya Rasulullah. Mungkin anak cucu-cucu mereka mungkin sekarang mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi anak cucu-cucu mereka mungkin akan beriman kepada Rasulullah SAW. Dan sekarang bumi Taif 100% Islam. Masya Allah. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan adalah Rasulullah SAW juga bersifat amanah. Tuan-tuan, sifat amanah ni, saya ada satu cerita tuan-tuan. Tuan-tuan nak dengar tuan-tuan? Okey, sifat amanah ni digambarkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sering diamanahkan untuk menjaga barang titipan, tidak kira daripada orang Islam maupun orang yang bukan Islam. Walaupun orang Islam itu menentang Rasulullah SAW, tetapi disebabkan sifat amanah, mereka tetap juga memberikan Rasulullah SAW menjaga barang mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman pada diri seseorang jika tidak beramanah, dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak menepati masa. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, kita mestilah mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan seharian. Akhir kata,
Yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang dari kesilapan saya sendiri. Sekian, hidup mesti santai, selawat jangan tinggal. Assalamualaikum. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon pelati di tepi perigi. Rasulullah junjungan mulia, budi pekerti indah peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Nama diberi Zamarul Asraf bin Muhammad daripada kelas 3 amanah. Sihat tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi telah berkumpulkan kita di majlis ilmu ini dan di tempat mulia ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, Anas bin Malik pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tanya apa? Cinta umat? Bukan tuan-tuan, tetapi bila berlakunya hari kiamat? Baginda SAW menjawab, apa persiapan kamu untuk menghadapinya? Anas berkata, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari itu dengan banyak melakukan solat, banyak bersedekah dan banyak berpuasa. Tetapi yang aku siapkan ialah cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, kalau begitu kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas pun berkata, aku tidak pernah berasa gembira sebagaimana aku tidak pernah berasa gembira sebagaimana rasa gembira mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, katakan kepada saya, siapa yang tidak gembira apabila dapat berjumpa Nabi Muhammad SAW? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, orang yang mencintai Rasulullah SAW orang yang mencintai Rasulullah SAW, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan peroleh kesempurnaan iman. Hal ini berdasarkan hadis sabdaan Nabi SAW yang bermaksud yang disabdakan oleh Allah, yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi walidi wa walidi wan nas ajmain. Maksudnya, seseorang itu tidak sempurna imannya sehingga aku lebih dicintainya berbanding ibu bapa, anak-anak dan seluruh umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah terang lagi bersuluh sebagai seorang Muslim, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi diri kita sendiri dan manusia yang lain, sama ada ibu bapa, kawan-kawan, kawan kerabat dan seluruh manusia. Tertanya tuan-tuan, terfikir puan-puan, apakah kelebihan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi seluruh manusia yang lain? Jangan risau tuan-tuan, kita akan merasai kemanisan iman. Orang yang merasai kemanisan iman ini akan mudah beribadah dengan khusyuk dan melalui kehidupan dengan penuh keceriaan dan ketenangan. Sekiranya dia mendapat nikmat, dia akan bersyukur. Seandainya dia mendapat kesusahan, dia mampu bersabar. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, apabila kita menghadapi cabaran, dugaan atau rintangan, kita mesti bersabar dan berselawat ke atas Nabi. Kerana ingatlah Nabi Muhammad SAW lebih berat dan besar dugaan berbanding kita semua. Jom kita berselawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata daripada saya, ingatlah pesan saya. Jangan hanya ingat Nabi Muhammad SAW pada bulan puasa Maulidul Rasul atau pada hari Jumaat saja. Ingatlah Nabi Muhammad SAW pada setiap masa dan saat
dan semarakkan cinta lagi kepada Rasulullah SAW di hati hingga sampai ke jiwa. Sekian, terima kasih yang baik daripada Allah SWT yang buruk daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya menyampaikan syarahan saya dengan tema Rasulullah pembawa rahmat bagi alam semesta melalui mimbar ini, saya berwasiat kepada diri saya dan hadirin sekalian untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sentiasa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengatur alam semesta termasuk sesama manusia dengan prinsip keseimbangan dan keadilan. Kita dilarang melakukan tindakan sewenang-wenangnya atau melakukan aniaya terhadap alam semesta termasuk sesama manusia. Bila hal ini terjadi, maka prinsip keseimbangan dan keadilan akan tergoncang. Akibatnya, hadirin sekalian, muncul beragam bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi dan beragam baik tanah, air maupun udara. Muncul beragam wabak, penyakit yang ujung-ujungnya tentu akan memakan banyak korban. Di sisi lain, jika manusia berbuat aniaya sesama manusia, maka terjadi pertikaian yang akhirnya akan terjadi pertumpahan darah di muka bumi ini. Untuk mengatasi masalah itulah hadirin sekalian, Allah SWT mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menugaskan Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini dan memberikan curahan kasih sayang kepada semua penghuni alam ini. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami utuskan kamu, hai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dari ayat tersebut telah memperlihatkan bahawa curah rahmat tersebut tidak diberikan kepada benda tertentu, apatah lagi diskriminasi, kelompok atau golongan, kekayaan, suku bangsa dan sebagainya. Sebab Islam ni tak mengenal apa itu konsep diskriminasi. Posisi status atau darjat tertinggi manusia hanya diukur melalui kadar ketakwaannya kepada Allah SWT. Selayaknya Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul pembawa rahmat seluruh alam ini. Hal ini sesuai firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Di samping tugas menjadi rahmat bagi alam semesta, para hadirin, Rasulullah juga memberi tugas khusus, iaitu menyempurnakan akhlak manusia. Ini sesuai dengan sabdanya yang berbunyi, Innama bu'ithtu li'utammi salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah mempunyai rasa kasih sayang pada umat manusia dan kita selalu mengharapkan syafaat darinya hingga kini. Maka sebagai Muslim, tentulah kita harus meneladani Rasulullah. Sebab apa yang terdapat pada Rasulullah itu baik, yang berupa ucapan, perbuatan, ketetapan adalah uswatun hasanah, iaitu teladan yang baik. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagimu, iaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan dia banyak berzikir kepada Allah. Akhirnya sebagai penutup syarahan saya ini, mari kita renungkan kembali seraya menanya kejujuran hati kita. Sebagai umat Rasul, sudahkah kita menjalankan kehidupan yang fana ini dengan berpegang pada prinsip kebenaran dan sentiasa menjaga amanah Allah? Sudahkah kita mengajak diri kita, saudara, sahabat, keluarga kita untuk sentiasa menjaga amanah Allah dan meninggalkan segala kemungkarannya? Kalau belum,
marilah hadirin sekalian, segeralah kita akhiri perilaku kita yang tak benar dan tidak amanah ini sebelum Allah menurunkan azabnya atas diri kita. Marilah kita berdoa memohon ampun kepada Allah sementara kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silau, mata terasa pedih, berusaha menahan. Nafas bismillah pembuka bicara. Gelanggang cerita saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena Maulid Rasul pada hari ini, saya Nur Aisyah Akilah dari kelas 1 Amanah akan berkongsi sedikit pengetahuan sempena sambutan Maulid Rasul yang bertajuk Syukuri Nikmat Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah rakan-rakan sekalian, seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nama penuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir daripada 25 nabi yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, dan baginda adalah kekasih, adalah Habib, iaitu kekasih Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, kira-kira 570 Masihi. Sewaktu kelahiran baginda Rasulullah, bayangkan perjuangan seorang ibu demi melahirkan anaknya. Betapa sakitnya, berlumuran darah seperti sedang berperang. Tapi tidak bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah binti Wahab. Aminah tidak merasakan kesakitan yang biasa dia alami semasa melahirkan anak. Tambahan lagi, ibunda Rasulullah dapat melihat dan mendengar perkara-perkara gaib semasa melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan dalam sebuah hadis qudsi yang bermaksud, Tuhan berfirman, "Wahai Adam, jika tidak kerana Muhammad, tidak kujadikan engkau atau langit dan bumi." Insan yang mulia dan suci ini memperlihatkan sifat-sifat yang luar biasa semenjak baginda Rasulullah SAW masih kanak-kanak lagi. Baginda bersifat bersopan santun terhadap orang yang lebih tua berbandingnya maupun kanak-kanak kecil. Selain itu, baginda juga bersifat sopan santun, bersifat berbudi bahasa, mencintai kedamaian dan bersunyi. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam hendaklah meraihkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, jika bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tidak akan bangkit sehingga sekarang. Sebelum saya menutup cerita saya, marilah kita berselawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian ini saja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Wah, hebatnya Presiden Putin ni. Sudahlah mentadbir negara, menjaga keselamatan rakyat, menjaga keselamatan negara. Uish, tak pernah nampak saya presiden yang berpotensi macam beliau. Hebatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Yasmin dari kelas 2 Jamaah akan menyampaikan sebuah tajuk yang bertajuk Rasulullah Pemimpin Ulung. Kawan-kawan tahu tak apa maksud ulung itu? Ulung itu bermaksud hebat. Rasulullah ialah pemimpin yang hebat. Setuju tak? Setuju. Kawan-kawan, mungkin kawan-kawan mempunyai ramai rujukan tokoh dan pemimpin yang menjadi idola, betul tak? Namun kawan-kawan, ia tidak dapat menandingi keunggulan kepribadian Rasulullah SAW sebagai ketua keluarga, masyarakat dan negara. Apatah lagi umat manusia di seluruh alam ini, kawan-kawan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Abiyah ayat 107. Kawan-kawan, jika kawan-kawan minat Presiden Putin tu kawan-kawan cakap, oh ya, dia hebat sangat. Apatah lagi Rasulullah, kawan-kawan. Kalau nak dibandingkan Presiden Putin tu dengan Rasulullah SAW, beza sangat tuan-tuan. Kawan-kawan, saya percaya dekat setiap kelompok macam sekolah ke, kumpulan ke, mesti ada pemimpinnya, betul tak? Jadi dekat sekolah, di kalangan guru kita ada pengetua, dekat kalangan pelajar-pelajar, ketua pengawas, kalau di kalangan kelas, ketua kelas. So jadi semuanya ada ciri-ciri dia. Ciri-cirinya antaranya sabar, bijaksana, baik, taat kepada agama dan tepati masa. Kawan-kawan, jika pemimpin yang saya sebutkan tadi mempunyai ciri-ciri, takkanlah Rasulullah tak ada ciri-ciri kan? Betul tak? So jadi, mari saya kongsikan ciri-ciri Rasulullah SAW sebagai ketua pemimpin. Ciri-ciri baginda SAW yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Kawan-kawan, zaman sekarang ni, bila kita tengok sekarang, kawan-kawan tengoklah kawan-kawan korang, banyak yang gemar meniru cara orang lain dalam pelbagai aspek. Okey, saya bagi contoh seperti kehidupan peribadi lah. Orang ni ada kereta baru, kita pun nak ada kereta baru. Orang ni ada gelang emas, kita pun nak ada gelang emas. Orang ni ada baju baru, kita pun nak baju baru. Padahal kan kawan-kawan, baginda Rasulullah SAW tidak bermegah sedikit pun dalam pemakaiannya. Cukuplah pakai apa yang ada saja. Kawan-kawan, kita baju mahal nak buat apa? Kalau nanti mati masuk kubur, pakai kain kafan juga kan? Bukan kain kafan emas. Kawan-kawan, jadi kita perlu mencontohi sifat Rasulullah yang satu ini. Sifat mulia ni kawan-kawan. Jadi, untuk mencontohi baginda Rasulullah SAW, kita perlu sentiasa memasukkan dalam pemikiran kita untuk menjadi nombor satu. Tidak perlu, kawan-kawan, tidak perlu tiru sesiapa. Cukuplah untuk menjadi diri sendiri. Itu yang lebih afdal. Kawan-kawan, ciri-ciri baginda SAW yang seterusnya adalah, siapa boleh teka? Utamakan pencapaian dan bersifat rendah hati. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan tengoklah sekarang ketua pemimpin-pemimpin semua angkuh dan sombong dengan jawatan yang diterima. Padahal kan kawan-kawan, mereka itu hanya manusia biasa yang sentiasa membuat dosa. Jadi kawan-kawan, sebagai ketua, perlulah bersifat rendah hati dan tidak sombong seperti Rasulullah yang sentiasa murah dengan senyum.
Kawan-kawan, senyum itu kan satu sedekah. Apa salahnya kalau kita sedekahkan senyuman kita untuk orang? Mana tahu orang tu bersedih, tiba-tiba nampak senyuman kita terus bahagia, hilang sedihnya. Lagipun senyum itu kan sunnah Rasulullah. Cuba kawan-kawan senyum sikit. Senyum. Ya, macam itulah. Benda mudah je kawan-kawan. Seterusnya kawan-kawan, untuk mencapai matlamat, jangan mudah mengalah kawan-kawan. Inilah yang paling penting. Sebab, seperti contohnya, Hakim. Alah, aku tak nak masuk lah pertandingan ni. Alah, buat kalah je. Masuk kalah. Baik tak payah. Kawan-kawan, janganlah macam tu kawan-kawan. Kita ni bila kita dah jatuh, kita bangkit balik kawan-kawan. Betul tak? Janganlah biarkan diri tu tersesat dalam kesesatan yang nyata. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, ketua yang berasa diri hebat dan sombong akan berhenti belajar dan tidak melihat perkembangan semasa untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kawan-kawan, bila dah jadi ketua nanti, tak kisahlah ketua apa, ketua pengawas ke, ketua keluarga ke, ketua pasukan ke, janganlah berhenti belajar kawan-kawan. Ketua pun manusia biasa, sentiasa melakukan dosa. Ketiga. Menjadi orang terakhir. Kawan-kawan sanggup ke menjadi orang terakhir? Terlebih lagi pengawas, sanggup ke untuk menjaga adik-adik korang ni? Okay. Kalau kawan-kawan nak tahu, Rasulullah mendahulukan tetamu, kemudian sahabatnya untuk minum susu. Jadi kawan-kawan, saya nak tanyalah, kalau kawan-kawan berada di posisi baginda, saya rasa kawan-kawan semua dah berebut dah takut habis. Betul tak? Betul. Jadi kawan-kawan, sebagai ketua yang prihatin akan mendahulukan pekerjanya untuk ganjaran sebelum dirinya. Jadi benda ni akan menambahkan kepercayaan kepada si ketua. Selain itu kawan-kawan, selain menjadi orang terakhir, ketua juga sanggup mengambil risiko untuk menyelamatkan pekerjanya. Seperti contoh Ali radhiyallahu anhu berlindung di belakang Rasulullah ketika perang Badar. Saya terfikirlah juga kawan-kawan, ada ke lagi ketua yang sanggup mengambil risiko macam Rasulullah SAW ini? Ada ke? Kalau ada kawan-kawan, jagalah mereka baik-baik kawan. Sayangilah mereka baik-baik. Hargailah mereka. Kawan-kawan, bila dah termasuk dengan perang Badar ni, saya teringat pula tentang perang Uhud, di mana Rasulullah mengetuai peperangan tersebut. Dalam peperangan itu, umat Islam tewas kerana ingkar kepada pesanan Rasulullah. Kawan-kawan, kita dapat mengambil iktibar daripada peperangan ni kerana betapa pentingnya mendengar arahan pemimpin sebelum bertindak. Jadi janganlah bertindak melulu kawan-kawan. Rasulullah berusaha mati-matian untuk menyebarkan Islam. Tapi sekarang, lihatlah apa yang dilakukan oleh umatnya. Menari di TikTok, pakai baju singkat, tudung singkat, balut aurat. Kawan-kawan, tapi kawan-kawan, pintu taubat itu sentiasa terbuka untuk semua orang. Dan kawan-kawan jangan fikir orang berdiri dekat TikTok tu dia akan terus selamanya jahat. Tak semestinya. Ada je yang jahat dia akan terus jadi baik. Ada je yang baik ni dia akan jadi setan bertopikan manusia. Jadi prinsipnya tak semestinya orang baik akan sentiasa baik. Kita tak tahu pada masa akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan 2 rakaat pantun.
Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya, dibuat ubai. Apa tanda kasihkan Nabi? Jika tidak, banyakkan selawat. Nabi Muhammad junjungan ummah, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah kita banyakkan selawat untuk syafaat di hari akhirat. Sekian, terima kasih. Bagi memperolehi ilmu yang bermanfaat sebagai bekalan kehidupan di dunia dan di akhirat. Rakan-rakan dan para guru sekalian, sebagai seorang Muslim yang beriman, sudah tentu kita harus menjalankan kewajipan dan semua perintah yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Contohnya solat fardu 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Tapi selain daripada ibadah fardu, alangkah baiknya jika kita melakukan amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Berdirinya saya di sini untuk mengajar anda semua mengingat kembali beberapa amalan-amalan sunnah yang sebenarnya mudah untuk dikerjakan setiap hari. Antara amalan-amalan sunnah yang mudah dikerjakan setiap hari ialah kita haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang berwudu. Diriwayatkan kepada hadis sahih dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istiqomahlah dari kamu semua menjalankan perintah Allah dan kamu tidak akan mampu menghitung pahala yang akan Allah berikan. Yang Allah berikan. Ketahuilah perbuatan-perbuatan yang baik. Ketahuilah sebaik-baik perbuatan ialah solat dan ketahuilah sebaik-baik perbuatan adalah solat. Dan tidak ada yang terus menjaga wudunya kecuali orang-orang mukmin. Sekian, terima kasih.